إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata al-imam al-alim al-allamah al-faqih Habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, qala an-naw'u thalithu babu zakatin naqdi. Babu zakatin naqdi. Ini satu bab pada menyatakan zakat an-naqd. Naqd ini ialah al-zahabu wal-fiddah. An-naqdu ialah al-zahabu wal-fiddah, emas dan perak. Zakat emas, perak. Qala rahimahullahu ta'ala. Dalam bab ni tuan kitab kita Al-Allamah Bafadal rahimahullah meletakkan segala zakat yang berkaitan dengan emas perak dalam bab ni, iaitu tiga lah. Satu, simpanan emas perak. Yang keduanya galian emas perak, ma'din. Dan yang ketiganya rikaz, harta yang ditanam, harta yang timbul dari dalam bumi, hasil daripada tanam, hasil daripada disimpan dan ditanam pada zaman jahiliah dulu, dipanggil zakat rikaz. Jadi semua tu berkaitan dengan emas perak belaka. Maka Al-Allamah Bafadal rahimahullah meletakkannya di dalam satu bab, iaitu bab zakat emas perak. Terus qala rahimahullahu ta'ala, wa zakatuhu rub'ul ushuri walau min ma'dinin wa nisabu adh-dhahabi 20 mithqala khalisatan wal mithqalu 24 qirata wa nisabul fiddati 100 dirhamin islamiyyin wa dirhamu 17 qiratan illa khumsu qiratin wa ma zada ala dhalika fa bihisabihi wa la shay'a fil maghshushi hatta yablugha khalisuhu nisabah wa la fil huliyil mubahi idha lam yuqsad kanzuhu wa yushtaratul hawlu fil naqdi wa fil rikazi al khumsu wa la hawla fihi wa la fil ma'dini wa syartul rikazi an yakuna naqdan nisaban min dafnil jahiliyati fi mawatin aw milkin ahyahu. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, wa zakatuh, dan bermula zakatnya, zakat emas perak ni, zakat naqdi ni, rub'ul ushuri, rub'ul ushur.
1/4 daripada 1/10. 1/4 daripada 1/10, ataupun kita sebut secara mudahnya 1/40. 1/40. Kalau dengan kiraan peratusnya 2.5%. 2.5% daripada 100%. Jadi banyak mana yang kita ada nantilah. Banyak mana yang kita ada, emas ataupun perak, cukup nisab dia. Jumlahnya banyak mana, nilainya ataupun timbangan emas ataupun perak tu banyak mana, maka kita ni kita bahagikan dengan jumlah 2.5%, maka itulah jumlah yang wajib dibayar zakat. Dalam kitab disebut rubu'ul usyri, 1/4 daripada 1/10. Kita sebut secara mudahnya 1/40 ataupun 2.5%. 2.5%. Itu kadar zakat yang wajib lah. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan apabila cukup haul dan nisabnya. Cukup haul dan cukup nisab dia. Nisab bawah dia akan sebut lagi. Dia akan sebut lepas ni. Cukup nisab dia. Tengok banyak mana yang kita ada. Yang wajib dikeluarkan daripada jumlah tersebut ialah 2.5%. 2.5% ataupun 1/40. Walau min ma'dinin. Walaupun zakat emas perak itu daripada ma'din, daripada sumber galian. Sumber galian ni yang yang dikorek ataupun yang digali dari dalam bumi lah. Banyaklah sumber galian ni, petroleum, tembaga, biji besi, permata dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan kat sini, yang dikenakan zakat hanyalah galian emas dan perak. Galian emas dan perak. Orang apa? Lain daripada emas perak tak wajib zakat. Daripada emas perak tak wajib zakat. Walaupun daripada ma'din, walaupun daripada galian. Maka zakat galian samalah. Sama macam zakat emas perak. Zakat galian ni mudah. Syarat dia dua aja. Yang pertamanya emas ataupun perak, itu sebut tadi ni. Dan yang keduanya cukup nisab. Emas dan perak dan cukup nisab. Itu zakat ma'din, zakat galian. Kita gali ataupun kita sebut lombong lah, lombong emas ataupun lombong perak. Jumpa tempat untuk kita lombong emas ataupun lombong perak. Maka kita pun lombong lah emas perak tu. Lombong emas perak tu. Emas ataupun perak lain tak masuk. Biji besi ke, biji apa ke tak masuk. Emas ataupun perak saja. Maka kita dapat nisab dia. Nisab dia. Kalau emas 20 misqal, kalau perak 200 dirham. Lebih daripada tu, cukup kadar tu ataupun lebih daripada kadar tu, maka wajib ukran zakatnya ialah rubu'ul usyur, 2.5%. 1/40. Jadi dia mudah. Jadi dia masuk sekali dah ni. Tak urai banyak lah. Dan belakang nanti dia akan sebut tak disyaratkan haul pada ma'din. Tak disyaratkan haul pada galian. Semata-mata kita dapat, kita kumpul tu, hasil banyak mana yang kita dapat, maka di situ dah ada zakat kalau cukup nisab. Dia tak berhajat, dia tak perlu, tak disyaratkan untuk kita taruh benda tu sampai setahun baru wajib nak zakat. Tak. Yang banyak mana kita dapat, kalau cukup nisab wajib zakat. Banyak mana kita dapat, banyak mana kita lombong, banyak mana yang kita banyak mana yang kita gali, hasil jumlah keseluruhan yang kita dapat milik kita tu, yang jadi milik kita, kalau cukup nisab dia 20 misqal emas ataupun 200 dirham perak, maka wajib zakat 2.5% ataupun 1/40 daripada hasil yang kita dapat. Dia mudah. Wa nisabuz zahabi, ini bincang tentang nisab. Dan nisab zahab itu, nisab fihaq, nisab mah. Nisab mah itu ialah 20 misqalan, 20 misqal. Kita sebut 20 mayang. 20 mayang. Mayam ataupun mayang lah, tengok lurah, tengok bahagian mana. 20 mayam. Khalisatan, yang tulen. Maksudnya yang tak dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. 20 tu 20 mah. 20 misqal mah betul-betul. Bukan yang dicampurkan dengan besi, bukan yang dicampurkan dengan tembaga, bukan yang dicampurkan dengan lain-lain bahan daripada mah. 20 misqal emas tulen.
20 mithqal emas tulen, 20 mayam. Wal mithqalu, dan satu mithqal tu, satu mayam itu 24 qiratah. Satu mithqal ialah 24 qirat. Satu mithqal ini cara kiraan yang lama lah. Jadi kalau apa-apa khilaf ataupun perbezaan pendapat pada jumlah nilai sekarang, timbangan moden kita yang pakai gram dan sebagainya ni, maka kembali kepada timbangan lama, kembali kepada timbangan asal, timbangan yang disebutkan dalam hadis. Maka satu miskal itu ialah 24 qirat. 24 qirat. Qirat ni apa? Qirat ni, satu qirat ialah 72 butir gandum. 72 butir gandum yang sederhana, tak besar sangat, tak kecil sangat, bersama dengan kulitnya. Kalau kita ni 72 butir padi kalau kita lah. Tapi gandum dia tak sama macam padi, cuma lebih kurang lah nak bagi nampak apa nama timbangan tu. Satu qirat 72 butir gandum berserta kulit dia. Kalau untuk mudah kefahaman kita, 72 butir padi bersama dengan kulit. Bukan bekas ada padi yang tak besar dan tak kecil, yang sederhana. Cuma pakai gandum lah, kita kata padi tu untuk memudahkan kefahaman kita je, dikira dengan syair, gandum ataupun tepung barli, biji barli. Qirat ialah 72 habbah min asy-syair al-mu'tadilah alladhi lam yuqashshar. Kalau dalam syarah sebut habbah ialah, satu qirat ialah 72 butir biji syair, tepung gandum barli tu, yang mu'tadil, yang sederhana, tak besar sangat, tak kecil sangat, alladhi lam yuqashshar. Kalau dalam syarah sebut yang tidak dibuang kulitnya, maksudnya serta dengan kulit dia. Tu satu qirat. Jadi satu miskal sama timbangan dengan 24 qirat. Satu miskal nak dapat berapa yang banyak mana, berapa satu miskal tu berapa qirat, berapa butir biji syair tu, maka kali 24 kali dengan 72. 24 kali dengan 72 butir gandum. 72 butir gandum syair barli, jenis tepung barli lah. Itu satu miskal. Nisab zahab, nisab perak, nisab emas ialah 20 miskal. Maka 24 kali dengan 72 kali dengan 20. 24 qirat kali dengan 72 habbah, butir gandum tu, kali dengan 20 miskal, kali dengan 20. Maka kita dapat gram, berapa gram butir gandum ataupun butir padi yang kita gunakan sebagai timbangan tu. Payah. Mudahnya dengan kiraan yang moden ni, lebih kurang 84 gram. Maka 20 miskal sama dengan 84 gram emas. 84 gram emas takriban, lebih kurang. Tak, miskal 20 miskalan bersamaan dengan 84 gram. 20 miskal bersamaan dengan 84 gram emas. Setengah kiraan sebut kata 20 miskal tu lebih kurang 85 gram, setengah lebih kurang lah, takriban lebih kurang 85 gram, setengah lebih kurang. Tapi yang duk mengajinya, yang mengaji dengan guru-gurunya, 20 miskal bersama dengan 84 gram perak, 84 gram emas, 84 gram emas. Maka kalau ada kat kita 84 gram emas, wajib zakat, iaitu 2.5%. 2.5%. Dia kena ni, kena tahu harga semasa emas. 1 gram emas lah ni lebih kurang, contoh kita berandaian 1 gram emas
lebih kurang 100 ada 170 ringgit. Contoh andai 170 ringgit kali dengan 84 gram. Kali dengan 84 gram. Maka nilainya lebih kurang sebanyak 14,280 ringgit. Kalau kita katakan 1 gram emas itu bersamaan 170 ringgit. Dia kena tengok harga harian lah. Sebab emas naik turun harga, boleh kata hari-hari. Ada hari dia naik, ada hari dia turun. Kalau kita kata harga hari ni, kalau kita kata harga hari ni 1 gram emas sama dengan 170 ringgit, 84 gram emas bersamaan dengan 14,280 ringgit. Itu nilai dia. Tapi dia bukan kira nilai tu tak, dia kira berat emas. Ada 84 gram emas khalis yang tulen. 84 gram yang tulen. Dia kalau dalam bentuk dalam bentuk barang kemas, dia tak tulen. Sebab dia paling tinggi pun di 996. Dia ada 0.4 campuran. Kadang-kadang tu 916. Maksudnya dia ada 84 gram campuran. Kalau tidak, kalau emas saja 100% dia lembut. Jadi kalau nak jadi barang kemas cincin ke perak apa, dia tak boleh 100% emas, dia lembut. Dia boleh tokak. Kalau lembut tu dia boleh tokak. Kalau dalam bentuk jongkong ataupun dinar 996 ataupun 999 lah, baru dia boleh bentuk ketul tu, baru boleh jadi ketul elok tu. Kalau tidak, dia lembut. Dia macam cucuk, kita boleh picit dia. Dia nak 84 gram emas yang khalis, yang khalisah, yang tulen. Maksudnya kalau ada campuran, kena tolak campuran lah untuk campuran tu. Itu nisab dia. Maka kalau ada nisab ni 84 gram emas tulen ni, wajib zakat 2.5%. Wajib zakat 2.5%. Kalau daripada 14,280 bahagi 2.5%. Bahagi 2.5% sama dengan bukan tu buat kali lagi. 170 kali 84. 170 kali 84 dapat 14,280. Bahagi 100 kali 2.5. 357 ringgit. 357 ringgit zakat. 357 ringgit. Kalau kita ada sampai 90 gram kali 90 mendapatkan 2.5% tu daripada 90 gram. Kalau kita ada sampai 100 gram, kita ada jongkong jongkong yang beratnya 100 gram, ataupun kita ada jongkong yang berat dia 1 kilogram. 1 kilogram jongkong setui sangat batar. Penemu 1 kilogram, maka bahagi dengan 2.5% lah. Tengok nilai dia berapa, bahagi dengan 2.5%. Maka dapatlah kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Cuma nisabnya sekurang-kurangnya ialah 84 gram emas tulen. Wa nisabul fiddah, dan nisab perak pula 100 dirhamin islamiyyin, 200 dirham islami. 200 dirham islami. 200 dirham islami lebih kurang 588 gram perak. 588 gram perak. 588.
588 gram perak. Perak mula perak 1 gram tak sampai RM50 kot. 1 gram dalam RM30 lebih ataupun tak sampai 30 kot. Tengok nilai semasa. Lama tak tengok harga emas perak ni. Tapi kalau tak silap ingat, dia tak sampai RM50 pun 1 gram. Dia mungkin dalam 30 ataupun mungkin tak sampai RM30 1 gram perak. Jadi 588 gram perak, maka wajib zakatnya 1/40 ataupun 25%. Jadi kalau kita ada sampai 1 kilogram perak, 1 kilogram perak, maka dapatkan nilai itu dan tolak dengan 25% sebagai zakat. Tu semua kena kira dengan kalkulator lah, kena kira. Wa dirhamu, 1 dirham tu 17 qirat, 17 qiratan. 1 dirham tu bersamaan dengan 17 qirat. Berat dia tu. Berat dia bersamaan 17 qirat illa khumsa. Melainkan 1/5. Maksudnya tak sampai 17 qirat lah. Tak sampai 17 qirat. 16 dan 1/5 qirat. Jadi 17 qirat tu, qirat yang ke-17 tu bahagi 5 1 bahagian. Tu sama timbangan dengan 1 dirham. Payahlah. Timbangan lama ni kalau kita tak biasa guna payah. Jadi mudah ambil timbangan yang moden. 200 dirham Islami bersamaan dengan 588 gram. Dia satu kerja pula untuk kita faham cara timbangan yang lama ni. Cara timbangan lama ni penting untuk kita faham kalau kita nak mengaji bab ni. Sebab kalau apa-apa data yang bersalahan, sebab kalau kita tengok dalam kitab fiqh mana-mana pun boleh kata tak sama antara satu sama lain, sebab masing-masing kaji sendiri. Qirat itu berapa gram? Qirat tu berapa gram? Kemudian daripada berapa gram tu, kalau kita kata kalau kita kata qirat itu 0,4 gram contohnya, maka kali untuk dapatkan berapa nilai ataupun berat sebenar 200 dirham tu. Jadi sebahagian kitab tak sama dengan sebahagian yang lain. Kajian masing-masing lah. Kalau kita buka tengok dalam Dr. Mustafa Dibura, lain sikit. Kalau kita buka dalam Taghirat Salidah Habib Hasan Al-Kaf, lain sikit. Kalau kita buka dalam Mawazin Syar'iyah yang Syekh Zakaria Ansari ataupun yang ditahqiq, yang dikeluarkan oleh Syekh Ali Jumaah, lain sikit dia punya timbangan dia. Timbangan yang berbeza tu akan dikembalikan balik kepada timbangan asal yang ada dalam nas, yang ada dalam kitab. Sebab tu penting untuk kita tahu timbangan asal yang ada dalam kitab tu. Cuma kita lah yang tak ada masa ataupun yang tak ada kemampuan untuk buat kajian sendiri. Jadi mudahnya kita ambil lah, kita ambil yang puratanya, ni, maka lebih kurang 200 dirham Islami itu bersama dengan 588 gram perak. Wa ma zada ala zalika, dan yang lebih daripada yang demikian nisab tu. Zalika nisab. Yang lebih daripada nisab tu, dia mungkin ada 100 gram emas ataupun dia mungkin ada 700 gram perak contohnya, lebih daripada nisab lah. Fa bi hisabihi, maka dengan kiraannya lah, kiraan zada tu, ma zada tu. Kiraan ma zada tu. Maka kalau ada lebih, kira lebih Kok mana pun daripada jumlah keseluruhan yang ada, ambil 2.5% daripada itu. Ambil 1/40 daripada situ. Ambil 1/40 daripada situ. 2.5% daripada situ. Macam kita buat tadi lah. Kalau dia ada sampai 100 gram emas, maka daripada 100 gram emas itulah diambil 2.5% daripada 100 gram emas tu sebagai kadar zakat yang wajib atas diri dia. Lebih banyak mana pun, lebih sikit ke lebih banyak ke, maka lebih sikit ke lebih banyak ke tetap dikira 2.5%. Tak kira banyak mana yang kita miliki, asalkan cukup nisab. Wala syai'a fil maghshushi,
dan tidak ada sesuatu, maksudnya tak ada kewajipan zakat lah, wala syai'a, dan tidak ada sesuatu, maksudnya tidak ada sesuatu daripada kewajipan zakat, fil maghsyushi, daripada yang maghsyush. Maghsyush ni yang bercampur, emas yang bercampur ataupun perak yang bercampur. Emas yang bercampur ataupun perak yang bercampur. Maghsyush yang dicampur dengan bahan lain. Hatta yablugha khalisuhu nisaban, sehingga sampailah yang tulennya emas dan perak tu, khalisul maghsyush tu, yang tulen daripada yang bercampur tu, sampai nisaban, sampai nisab dia. Jadilah kalau kita ada contohnya dinar, kan, orang lah simpan kepingan dinar macam shilling tu, dinar tu 996 je, dia tak sampai 100% mai. Di 996 saja paling tinggi. Jongkong ada 999. Kalau barang kemas ada 916 je. Kalau barang kemas 916 sahaja. Kalau dinar 996. Kalau jongkong 999. Dia tak ada yang 100% emas, tak ada. Jadi kalau kita simpan dalam bentuk dinar, hadla ni, ada yang simpan suku dinar, ada simpan setengah dinar, ada yang simpan 3/4 dinar, ada yang simpan 1 dinar, ada yang simpan 5 dinar, ada yang simpan 10 dinar. Ini semua tu, maka dia kena kira, kena tolak persen tu lah. Jadi kalau 10 dinar, 1 dinar ada 4 gram suku, 4.15. 1 dinar bersamaan dengan 4 gram suku mah, 4.15. 4.15 4.25 gram suku, 4.25 gram 1 dinar. Jadi 10 dinar baru ada 42 gram setengah, 42.5 gram, 40.5 gram kalau 10 dinar. Tak cukup zakat. Kalau 20 dinar, 20 dinar bersamaan dengan 85 gram. 20 dinar lah. Kalau ada 20 dinar, himpun sehari, sebulan setengah dinar ke, sebulan 1 dinar ke, banyak tu. 1 dinar 1,000 lebih dah ni. Dia himpun sebulan suku dinar ke, himpun lama dia himpun, makan masa 3 tahun 4 tahun contohnya, dapat 20 dinar. Dapat 20 dinar wajib zakat, sebab 20 dinar bersamaan dengan 85 gram. 20 dinar bersamaan dengan 85 gram. 85 gram wajib zakat. Tu pun setelah ditolak daripada setiap dinar tu 0.6%. 0.06%. 0.06%. Jadi tolak 1, kalau daripada 20 dinar tolak 1.6. Ada 1.2 gram. Payah kira, mudah kira lagu tu lah. Mudah kiranya ada 20 dinar wajib zakat. Tu cara mudahnya. Sebab kena tolak yang maghsyush, kena tolak yang dicampurkan, bahar yang bercampur tu. Kalau kita nak kira betul-betul lah, kalau kita nak kira betul-betul, yang wajib zakatnya ialah timbangan emas ataupun perak semata-mata. Yang dicampurkan dengan emas ataupun perak tu tak diambil kira, tak diambil kira. Maka bila sampai kadar ataupun timbangan emas yang tulen tu, berat emas yang tulen tu sampai nisab ya, 20 miskal emas ataupun 200 dirham perak, 84 gram emas ataupun 588 gram perak, maka wajiblah zakat rubu' usyur, 2.5% daripada keseluruhan tu. Lagi katanya rahimahullah, wala fi hulliyil mubah, wala fi hulliyil mubah, dan tak wala syai'a juga, tak ada kewajipan juga, tak wajib zakat juga fil hulli, pada perhiasan al mubah yang harus.
perhiasan yang harus, anting-anting, gelang, subang, cincin, rantai dan sebagainya, perhiasan. Perhiasan daripada emas ataupun perak yang harus, maka tak wajib dikira. Tak wajib dikira. Maka keluar dengan kata yang harus tu yang tidak harus lah. Sama ada yang makruh ataupun yang haram. Keluar daripada yang harus tu ialah yang tidak harus. Tidak harus dengan makna makruh ataupun haram. Makruh ataupun haram. Maka yang makruh ataupun yang haram wajib dikira sekali timbangan beratnya tu dalam nisab. Huli ataupun perhiasan yang makruh ni seumpama macam kita dah mengaji lepas dah dalam bab kita tampal sesuatu bekas ataupun alat dengan emas ataupun perak. Kalau tampalan tu untuk perhiasan, tampalan yang besar untuk perhiasan, hukumnya makruh. Ataupun tampalan kecil menggunakan emas kerana hajat pun makruh. Maka yang makruh itu perlu diambil kira banyak berapa gram yang kita gunakan emas tu. Diambil kira dalam kadar zakat, diambil kadar dalam nisab zakat. Ataupun yang diharamkan. Yang diharamkan seumpama perhiasan emas bagi laki-laki. Laki-laki tak boleh pakai emas, tapi dia ada cincin emas contohnya, dia ada rantai emas contohnya, dia ada gelang emas contohnya milik dia, dan dia pakai contohnya, hukum dia haram. Hukum dia haram. Maka dia juga, benda-benda tersebut juga dimasukkan dalam kiraan nisab. Begitu juga pakaian perhiasan, emas, perak dan sebagainya yang tidak dipakai, yang diniatkan untuk disimpan, dia tak pakai. Dia tak pakai. Contohnya benda tu dah lama ataupun dah tak celuh jari ke, jari dia dah kembang dan sebagainya, maka disimpan. Cincin tu diniatkan untuk simpan, tak mau pakai, tak boleh pakai, kan tak pakai, tak boleh pakai, boleh disimpan. Maka cukup haul setahun, wajib diambil kira sekali. Pakaian yang harus, pakaian perhiasan ataupun perhiasan emas perak yang harus ini, idza lam yuqsad kanzuhu, apabila tidak diniatkan untuk menyimpannya. Jadilah kalau diniatkan untuk disimpan, ada gelang contohnya patah, simpanlah, tak ada, tak repair, tak apa, patah, simpan. Pasal ada gelang lain untuk pakai contohnya, ada cincin yang kecil tak celuh jari contohnya, simpan, tak pakai langsung. Ada anting-anting yang putih contohnya, simpan. Ada rantai yang putih contohnya, kalung yang putih contohnya, emas ataupun perak, simpan. Maka yang simpan tu dikira, yang tak dikira ni yang dipakai. Kalau tak dipakai sampai setahun, maka dia dikira simpan. Kalau tak dipakai sampai setahun dengan niat simpan, maka dikira simpan. Maka barang kemas tersebut walaupun harus, contoh untuk perempuan dia ada gelang, cincin dan sebagainya daripada emas, walaupun harus, tapi sebab dia tak pakai, dia niat simpan benda tersebut, dia niat simpan, maka wajib zakat emas, wajib dikira. Kalau cukup nisab, wajib kena zakat. Kalau cukup nisab, wajib kena zakat. Kalaulah dia ada banyak bentuk cincin contohnya, dia ada sampai kita kata 7 ataupun 8 bentuk cincin emas, ataupun laki-laki tu dia ada 5 bentuk cincin perak contohnya, ataupun dia ada koleksi 25 bentuk cincin perak laki-laki tu, tak boleh pakai semua. Yang sunatnya satu je, bila 2 dah makruh. Dia tak pakai semua, dan dia pakai secara bergilir-gilir. Dia pakai secara bergilir-gilir. Minggu ni dia pakai cincin ni, orang perempuan minggu ni dia pakai gelang ni, dia pair dengan loket ni, dia pair dengan subang ni, dia pair dengan rantai ni contohnya, dia buat set lagu tu. Maksudnya semua benda tu dia pakai lah, pakai secara berulang, pakai esok ataupun selang 2 hari tukar pakai lain pula. Nak pergi kenduri pakai yang ni, nak pergi kenduri pakai yang ni, nak keluar berjalan pakai yang ni, nak pergi mesyuarat pakai yang ni, nak pergi kerja pakai yang ni, nak keluar jalan-jalan pakai yang ni, nak pergi melancong pakai yang ni contohnya. Dia pakai, walaupun banyak maka tak dikira untuk mencukupkan nisab.
sebab dia pakai dan benda tu harus. Sebab dia pakai dan benda tu harus. Bila dia dah tak pakai contohnya, ataupun dia dah niat simpan selama setahun, maka ketika tu barulah dimasukkan ke dalam kiraan nisab yang mewajibkan zakat. Kemudian katanya wa yushtaratul haulu fin naqdi, dan disyaratkan haul, cukup pusingan 12 bulan fin naqdi, pada emas perak ni, pada emas perak ni cukup 12 bulan. Maka untuk zakat emas perak wajib ataupun syaratnya ialah berlalu haul 12 bulan dalam pemilikan kita, bukan yang kita pakai walaupun secara bergilir-gilir. Contohnya kita ada gelas daripada emas ke, kita ada apa nama macam-macam lah, kita ada jongkong, kita ada orang lelaki contohnya, dia dapat pusaka daripada tok dia ataupun mak dia, barang kemas segenggam contohnya, semangkuk contohnya, barang kemas mak dia, dia tak bagi kat bini dia ke, tak bagi bini dia pakai ke, pedak, simpan, hak milik dia disimpan, maka wajib zakat kalau cukup nisab, bila cukup 12 bulan pemilikan dia. Sebab untuk zakat emas perak dia dengan makna zakat simpanan emas perak, cukup 12 bulan. Cukup 12 bulan maka wajib zakat. Cukup 12 bulan maka wajib zakat pula. Habis. Itu mudah. Wa fir rikazi, masuk dalam kategori yang ketiga zakat emas perak ni. Dan pada rikaz, pada zakat rikaz. Rikaz ialah harta yang ditanam pada zaman jahiliah lah. Harta karun lah kalau kita panggil, harta karun yang ditanam pada zaman jahiliah, sama ada daripada emas ataupun perak. Yang lain pada emas perak tak kira, permata ke, tembaga ke, besi ke, berlian ke, apa tak kira, emas perak saja, emas ataupun perak saja. Apa nama, kita korek jumpa ke, tapi dia bukan galian tak, dia barang yang ditanam. Ataupun berlaku bencana alam ke, banjir ke apa ke, tanah air mai, apa nama, berlubang tanah kita lah, berlubang tanah kita tu, timbul simpanan orang dulu-dulu, itu dipanggil rikaz. Harta karun lah, harta yang disimpan, dipanggil dafinul jahiliyah minadz zahabi wal fiddah. Harta yang disimpan, yang ditanam pada zaman jahiliah, sama ada berbentuk emas ataupun perak. Maka nisab dia ialah al-khumus, ataupun dia punya dia tak ada nisab. Kadar zakatnya, kadar zakat yang wajibnya untuk rikas ialah al-khumus, 1/5. Jumlah emas perak yang kita dapat hasil daripada penemuan tersebut dibahagikan kepada 5 bahagian, 1 bahagian daripada 5 tu dijadikan sebagai zakat. Bahagi 5 maksudnya 20% lah, 20% daripada hasil penemuan kita tu, emas ataupun perak tu yang ditanam tersebut. Maka saya 20% daripada hasil penemuan tersebut ialah zakat. Dan dia tak ada dia tak ada haul, dia nisab saja kalau cukup nisab dia. Wala haula fihi, dan tidak ada haul padanya pada rikaz, wala fil ma'din, dan tidak juga pada ma'din. Pada zakat rikaz, pada zakat ma'din, zakat galian ataupun zakat harta yang ditanam pada zaman jahiliah ni, dia tidak mensyaratkan haul. Maksudnya kita tak perlu milik dia sampai 12 bulan. Semata-mata dapat tu, semata-mata dapat, cukup nisab dia, wajib zakat. Wa syartur rikazi an yakuna naqdan, dan syarat rikaz itu ialah bahawa adalah ia naqdan, emas perak lah. Naqdan tu az-zahabi wal fiddah, emas perak nisaban, nisbah-nisabnya, nisbah apa nama, kadar yang wajib dikeluarkan zakat. Maksudnya kalau emas 84 gram tu lah, kalau perak 588 gram tu lah. Kita korek, kita beli tanah contohnya, lepas tu bila dah kita beli, kita nak buat sesuatu lah, kita nak tanam ke apa, kita korek, nak cari telaga ke, nak buat kolam air ke apa, korek, timbul kereta yang disimpan dulu pula. Dan pada kereta tersebut memang ada tanda-tanda kereta ni disimpan pada zaman jahiliah.
ada tahun dia ke, ataupun ada bukti-bukti bahawasanya harta tu ialah harta sebelum Islam, sebelum kedatangan Islam pada tempat tu. Maksudnya bukan orang Islam yang tanam lah, maksudnya bukan orang Islam yang tanam. Harta tu ialah harta jahiliah. Bila kita nilaikan emas ataupun perak yang kita jumpa tu lebih daripada nisab, lebih daripada 84 gram emas, lebih daripada 588 gram perak, maka wajib zakat. Kalau tak sampai, tak wajib zakat. Zakat rikas ialah 20% daripada hasil penemuan, khumus 1/5. Wa syartul rikazi an yakuna naqdan nisaban. Syarat rikas bahawa adalah ia emas perak nisaban, yang mencapai nisab, nisbah nisab, min dafnil jahiliyati, daripada tanaman jahiliyah, daripada tanaman jahiliyah. Maksudnya pada harta tersebut ada tanda-tanda, ada bukti-bukti menunjukkan bahawasanya dia ditanam pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah maksudnya sebelum kedatangan Islam di tempat tu. Sebelum kedatangan Islam tempat tu. Contohnya negeri itu Islam sampai kita kata 1000 tahun dulu ataupun 500 tahun dulu. Dan pada harta tersebut contohnya ada tanda-tanda bahawasanya dia harta yang berusia 600 tahun. Jadi 600 tahun dulu tempat tu tak ada Islam, maka harta tu harta jahiliah lah, harta yang ditanam pada zaman jahiliah. Mungkin pemilik dulu tanam untuk mengelakkan daripada dirampas ke, ataupun pemilik itu dulu ni dia nak pergi mengembara ke mana-mana, takut orang ambil harta dia dan sebagainya, maka ditanam kat situ, ditanam kat tanah dia dulu lah. Kemudian berlalu zaman masa, Islam datang ke tempat tu, lama dah pun kita pula milik tempat tu dan sebagainya, maka tu dipanggil harta rikaz. Fi mawatin, pada bumi yang mati, bumi yang bukan milik siapa-siapa. Fi mawatin, pada bumi yang bukan milik siapa-siapa, au milkin, ataupun pada milik dia lah. Kadang-kadang orang cari akak kayu di hutan ke apa, kuat-kuat jumpa tanaman siling emas ke, siling perak ke, barang kemas ke apa ke. Bila ditengok daripada sudut usianya dan sebagainya, dia sebelum daripada kedatangan Islam ke tempat tu. Dan bumi tu kan milik siapa-siapa. Mawat artinya bumi yang bukan milik siapa-siapa, hutan dan sebagainya lah. Au milkin, ataupun dalam milik dia, sama ada dimilik dengan beli ke, dimilik dengan pusaka ke, dimilik dengan pemberian orang ke dan sebagainya, tak kira lah. Dibeli tanah kebun contohnya, dibeli tanah kebun, korek nak buat kolam, korek sedalam 12 kaki contohnya, terbit harta ni, maka dikira sebagai harta rikas, dengan syarat dia harta jahiliah. Kalau harta tu milik orang Islam, kena kembalikan kepada tuan dia. Kalau tahu tuan dia, kalau tak tahu tuan dia, masuk dalam Baitul Mal. Kalau milik orang Islam, contohnya pada harta tersebut ada shilling zaman Kesultanan Islam contohnya, orang Islam tu, dia bukan harta jahiliah. Ataupun bersama dengan harta tersebut ada beberapa artifak yang lain yang menunjukkan bahawasanya benda ni ditanam selepas daripada kedatangan Islam di tempat tu, maka dia bukan rikas. Sebab harta rikas mesti harta yang ditanam semasa jahiliah, semasa Islam masih belum sampai ke tempat tu. Ahyahu, yang telah menghidup dia akan mawat tu, ataupun akan milkin tu, benda yang dia usahakan lah, yang dia usahakan. Kadang-kadang tu macam berlaku baru lihat kat Gunung Jerai tu kan, ayang limpahan daripada bukit, daripada Gunung Jerai tu, dia mengubah struktur tanah di kawasan kaki Gunung Jerai tu, jadi sungai baru, sungai lama tak jadi kering, timbul sungai baru dan sebagainya. Mungkin pada setengah tempat bila berlaku bencana alam yang lagu tu, timbul reta-reta yang ditanam dulu, mungkin. Maka kena cek tengok lah, kalau reta-reta tersebut ada bukti bahawasanya dia di zaman jahiliah dulu, dia ditanam sebelum kedatangan Islam ke sini. Kalau kita ni bumi Kedah lah, contoh macam 600 tahun dulu ataupun 500 tahun dulu sebelum kedatangan Islam ke Kedah ni, maka dia dikira sebagai harta rikas. Maka pemilik tanah tu, pemilik tanah tu dia milik harta tu lah. Pemilik tanah dia akan memiliki segala perkara yang berada dalam tanah dia sampai ke 7 tela bawah.
Bila kita beli tanah, kita memiliki segala benda yang ada dalam tanah tersebut, sama ada pada permukaannya ataupun pada dalamnya. Itu asalnya. Maka harta rikas tu milik tuan tanah lah. Milik tuan tanah tu. Bila dinilai kan cukup nisab emas ataupun perak dia, maka wajib keluar zakat. Kalau tak cukup nisab, tak wajib keluar zakat. Kalau cukup nisab, tak wajib keluar zakat. Kalau dia pada bumi yang mati bukan milik siapa-siapa, maka orang yang menjumpai harta rikas itulah pemilik harta rikas tu. Itu kalau bumi yang mati bukan milik siapa-siapa. Kalau bumi itu bertuan, tanah tu bertuan, maka milik tuan dia. Maka milik tuan dia. Tengok itu. Habis, simple ya. Jadi benda rikas dengan ma'din ni jaranglah kita lebih tumpukan kepada yang lebih yang berlaku di sekeliling kita ni zakat emas perak lah. Tu pun tak semua, jarang sangatlah orang nak ada simpanan emas perak yang banyak tu. Kebanyakan orang yang ada emas perak ni dalam bentuk perhiasan. Tapi kalau dia jenis pengumpul emas perak macam lah ni, ada orang ramai yang simpan dinar dan sebagainya, maka wajib zakat. Kalau cukup nisab ya, wajib zakat. Jadi dia mudah, dia simple. Terus faslun, ini satu fasal, ai fi zakat tijarah an-naw' ar-rabi', zakat tijarah. Ini satu fasal pada menyatakan zakat jual, zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Zakat perniagaan disebut juga sebagai apa nama, urudi was-sil'i. Zakatul urud was-sil'i. Zakat harta perniagaan. Urud dengan makna harta perniagaan lah, sila' juga dengan makna harta perniagaan. Sila' daripada kalimah sil'ah, benda yang kita niagakan. Benda yang kita niagakan. Kalau kita meniaga telefon tu dipanggil sil'ah ataupun urud. Benda yang kita beli dan dijadikan benda yang kita keluarkan modal untuk beli dia, untuk dapatkan dia, dan kita jual semula untuk dapatkan keuntungan. Maka tu dipanggil zakat perniagaan. Wa fi tijarati, dan pada perniagaan kadar yang wajib zakat ialah rubu'ul ushri. Rubu'ul ushri sama macam zakat emas perak lah, 1/4 daripada 1/10, ataupun kita sebut dengan bahasa kita 1/40 bersamaan dengan 2.5%. Bersamaan dengan 2.5%. Wa syurutuha, dan segala syaratnya, syarat zakat tijarah ni 6. Yang pertamanya al-urud, al-awwalu al-urudu dunan naqdi. Mata benda tu, barang perniagaan tu bukan mas perak. Jadi al-urudu kita takdirkan an yakuna urudan lah. An takuna urudan, bahawa syarat dia benda yang kita niagakan tu ialah barang yang boleh diniagakan lah. Dunan naqdi, bukan mas perak. Kalau meniaga mas perak tak jadi. Kalau meniaga mas perak tak jadi zakat perniagaan, dia akan jadi zakat mas perak. Kalau meniaga mas perak, dia akan jadi zakat mas perak bila cukup nisab dan cukup haul. Ni niaga selain daripada mas perak, kedai runcit ke, niaga telefon ke, niaga buku ke, niaga apa pula, niaga apa nama, barang pakaian ke dan sebagainya, tak kira apa saja perniagaan yang kalau tak diniagakan tak ada zakat atas benda tersebut. Benda tu yang jadi urud. Jadi apa nama, barangan jualan ataupun sil'ah tu, barangan jualan tu dunan naqdi, bukan mas perak. Kalau mas perak yang diniagakan, orang meniaga emas, orang meniaga perak, orang meniaga dinar, orang meniaga dirham dan sebagainya, maka dia kembali kepada perniagaan, dia kembali kepada zakat mas perak. Dia bukan masuk, dia tak termasuk dalam zakat perniagaan walaupun dia diniagakan. Athani, syarat yang kedua, niyatut tijarah, niat berniaga. Kita beli barang tu dengan niat untuk berniaga. Maka kalau barang tu dibeli bukan dengan niat berniaga, kalau barang tu dibeli bukan dengan niat untuk berniaga, contoh kita beli
satu benda, banyaklah, segudang ataupun sekontena barang contoh kita beli, tapi kita beli bukan niat untuk berniaga. Kita beli dengan niat lain, contohnya kita beli dengan niat untuk disimpan, kita beli dengan niat untuk dijadikan koleksi dan sebagainya, ikut sukalah beli zaman. Tapi kita beli satu kontena contohnya banyak. Kalau beli bukan dengan niat untuk berniaga, maka dia tak jadi barang perniagaan lah, walaupun banyak. Dan selepas daripada tu 6 bulan kita milik, contohnya 6 bulan kita milik, barulah banyak sangat ni, niaga setengah lah, baru kita mula nak berniaga. Maka kalau macam tu punya masalah, dia punya haul, dia punya kadar setahun itu dikira pada hari pertama kita berniaga, bukan pada hari niat. Dan kita beli contohnya satu kontena baju, satu kontena baju kita beli tu adalah niat nak bagi sumbangan ke, niat nak beda adik-beradik ke, ataupun nak bagi apa, tiba-tiba niat tu tak jadi, contohnya ada benda yang tak jadi. Bila kita nak bagi sumbangan, dia kata kami tak terima sumbangan dalam bentuk benda ni, kami terima sumbangan dalam bentuk duit. Tak jadi nak bagi. Lepas tu nak buat apa hampa satu kontena contohnya, niaga. Maka baru ubah niat dia. Daripada awal dia beli benda tu bukan dengan niat untuk berniaga, pada pertengahan pemilikan dia tu baru dia niat untuk berniaga. Pada ketika tu dia tidak lagi dikira sebagai permulaan hari untuk bilang setahun haul tu, tak. Dikira pada hari pertama dia berniaga. Tu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ats-tsalisu iqtiranun niyyati bitamliki. Iqtiranun niyyati bitamalluki. Menyertai niat tijarah tu. Bitamalluki, dengan terima milik. Ketika dia memiliki barang tu, dia memilikinya dengan niat untuk berniaga, maka pada ketika tu start kira haul. Jadi ada beza dua masalah. Masalah pertama, dia beli barang tu dengan tujuan untuk berniaga, maka haulnya dikira daripada hari dia milik. Contohnya dia beli barang tersebut pada 1 hari bulan 1 bulan 5, contohnya dia beli barang tersebut pada 1 bulan 5. Dia beli tu dengan niat untuk berniaga. Dia nak berniaga bila? Dia nak berniaga tengah bulan 5, pasal nak setting barang tu, nak setting barang pokok ni. Tengah bulan 5 baru boleh berniaga. Perlu 2 minggu untuk setting barang, untuk tag harga, untuk susun dalam kedai dan sebagainya. 2 minggu lepas bila dia beli, barulah dia boleh berniaga. 15 hari bulan 5 baru dia start berniaga. Haulnya dikira 1 hari bulan 5 ke 15 bulan 5, 1 bulan 5. Sebab pemilikan barang tu dengan niat untuk berniaga. Tapi kalau dia beli dengan masalah tadi, dia beli bukan dengan niat untuk berniaga, lepas daripada dia beli dah jadi milik dia dah, baru dia niat untuk berniaga. Contoh, dia beli 1 bulan 5, kemudian pada 15 hari bulan 5 tu barulah dia niat untuk berniaga. Waktu dia beli 1 bulan 5 tu tak niat berniaga lagi. 15 hari bulan 5 baru dia niat nak berniaga. Bila di 15 hari bulan 5 baru dia niat nak berniaga, tapi tak boleh berniaga terus lah. Dia nak cari tempat untuk berniaga dan sebagainya. 1 hari bulan 6 baru dia start berniaga. Maka haulnya dikira pada hari dia start berniaga, bukan pada hari dia niat untuk jadikan barang tu sebagai barang perniagaan. Jadi beza, ada dua masalah tu. Kalau dia beli, dimilik barang tu dengan niat untuk berniaga, pada hari milik tu dikira haul. Tapi kalau dia milik barang tu bukan dengan niat untuk berniaga, setelah barang tu jadi milik dia, baru dia niat cadang nak berniaga, baru dia niat untuk berniaga, maka pada hari dia berniaga betul-betul baru kira haul. Ini beza dua tu. Faham masalah tak? Ada orang yang mula tu beli tu dengan niat tijarah, kedua tak niat tijarah, niat tijarah kalau. Ya. Maka yang beli dengan niat tijarah pada hari pemilikan tu dikira haul dia. Maksudnya nanti ni 1 bulan 5 tu dikira cukup haul. Walaupun dia start niaga 15 bulan 5. Sebab 1 bulan 5 tahun ni dia beli dengan niat untuk berniaga. Maka 1 bulan 5 tahun depan dikira cukup haul. Walaupun tak sampai lagi ulang tahun perniagaan dia, tak sampai. Sebab ulang tahun perniagaannya hari dia mula berniaga tu 15 bulan 5. Tapi sebab dia beli 1 bulan 5 tu dengan niat untuk berniaga, maka dikira haul pada hari tersebut.
Berbeza dengan dia beli 1/5 bukan dengan niat berniaga, 15/5 baru dia niat berniaga contohnya. Tapi dia perlukan masa untuk cari tempat untuk berniaga, untuk susun barang dan sebagainya. 1/6 baru dia mula berniaga. Maka tahun depan 1/6 baru cukup haul. Tahun depan 1/6 baru cukup haul. Itu beza dua tu. Ar-rabi'u yang keempat. Ar-rabi'u yang keempat, an yakuna tamalluku bi mu'awadatin, bahawa adalah pemilikan dia tu, terima milik dia tu, bi mu'awadatin, dengan bayaran. Barang tersebut dia beli, ataupun barang tersebut perlukan modal untuk dapatkan dia. Maka keluarlah sekiranya barang tersebut kita dapat secara percuma. Bila barang tersebut kita dapat secara percuma, contohnya kita dapat orang sumbang untuk kita, sekupang kita tak kena bayar, ataupun kita dapat menerusi pusaka contohnya. Ataupun diberi secara hebah, orang bagi sumbangan, orang bagi barang kat kita dan sebagainya untuk berniaga. Modal kita tak kena kelak pun. Ada orang dermawan dan sebagainya, ni barang ni nilai dia 10,000 contohnya, saya bagi kat awak, berniaga lah. Jangan bagi apa kat saya, berniaga lah. Ni mohon barang milik awak, berniaga lah. Maka dia dapat barang tu dengan percuma. Maka tak di pemilikan yang seumpama tu, walaupun dia milik tu dengan niat berniaga, tak dikira hari berniaga, tak dikira permulaan haul. Permulaan haulnya dikira pada hari dia berniaga juga. Permulaan haulnya dikira pada hari dia berniaga juga. Gitu. Kadang-kadang orang bagi barang kat dia, ataupun dia dapat harta pusaka contohnya. Harta pusaka berbentuk, kita kata contohnya kedai barangan elektrik contohnya, bedak-bedak pusaka apa benda ni. Dia dapat satu kedai handset contohnya secara pewarisan. Dia dapat satu kedai handset. Walaupun dia dapat kedai handset tu dan dia niat untuk sambung berniaga, ketika dia dapat harta pusaka tersebut, dia niat untuk sambung berniaga. Nak sambung berniaga nak buat apa? Nak pakai apa handset banyak-banyak ni? Dah memang orang duk berniaga dah, arwah duk berniaga dah, sambung dah. Maka tak dikira haulnya pada ketika tu. Tak dikira haulnya pada ketika tu. Al-khamisu yang kelimanya, an la yanidda naqisan bi naqdihi, bahawa tidak jadi duit. An la yanidda, bahawa tidak jadi duit barang tersebut, barang jualan tersebut, dia tak bertukar menjadi duit kembali. Yanidda tu masdar dia dalam bentuk tandid. Tandid ialah berubah harta kepada mata wang. Tahwilul urud ila naqdin. Beli barang, dah beli barang, jual. Bila jual dapat duit balik lah. Maka barangan yang dia jual, duit yang dia dapat tu, an la yanidda naqisan bi naqdihi, bahawa barangan yang telah jadi duit tu tidak kurang. La yanidda naqisan, tidak jadi duit hal keadaan kurang daripada nisab. Naqisan ay minan nisab, kurang daripada nisab. Binaqdihi, dengan duitnya, dengan modalnya tu. Fi asna'il haul, pada pertengahan tahun. Pada pertengahan tahun. Dia berniaga, kemudian lepas dia berniaga tu, duit yang dapat tu, dia berniaga lah, berniaga hari-hari ataupun dia berniaga sebulan kali sebagainya, barangan yang telah dijual dia dapat duit balik, tu dipanggil tandid. Barang, mula-mula dia pula modal untuk beli barang, dia kena duit dia 100,000 ke, 10,000 ke, 100,000 ke, 150,000 ke untuk beli barang. Tu modal dia. Kemudian barang yang dia beli tu dijual lah,
maka barangan yang dijual tu nama dia urud ataupun sil'ah. Yang dijual dapat balik duit, kan? Jual dapat balik duit, tu dia panggil tamdid. Tu dia panggil tamdid. Barang tu kembali jadi duit. Modal dengan keuntungan, kalau ada keuntungan. Modal dengan keuntungan. Tengok keuntungan tu berbeza pada barang lah. Kalau barang kedai runcit, untung mungkin 1 sen, 2 sen, 5 sen yang tu je. Kalau barang macam handset dan sebagainya, mungkin keuntungan RM500. Untuk satu barang yang dia jual, mungkin keuntungan RM300. Untuk barang yang dia jual dan sebagainya. Jadi dia dapat modal bersama dengan keuntungan. Modal bersama dengan keuntungan tu, dia tidak naqisan, tidak kurang daripada nisab. Bila dicampur balik dengan barang yang dia ada, dia tidak kurang daripada nisab. Binaqdihi, dengan dengan duit yang dia ada. Fi asna'il haul, pada pertengahan tahun. Pada pertengahan tahun ni dia bukan qaid lah. Pada hujung tahun pun tak apa. Fi asna'il haul walau tammal haul, walaupun haul dah sempurna. Kan? Dia punya ni dia, bila cukup haul dia, maka kita kena bilang, kita kena buat penilaian barang yang kita ada. Barang yang kita ada, banyak mana barang yang kita ada pada hari yang kita bilang tu. Cukup haul dia, tutup kedai, bilang barang yang kita ada ni banyak mana, jumlah modal dia, bukan jumlah kita jual tak. Kalau handset tu contohnya, modal je 500, kita jual 700, maka kena kira harga 500, bukan kira harga 700. Dan ni dalam kedai tu kita kata, ataupun milik kita, campur dalam store dan sebagainya, ada lebih kurang 700 unit handset, contohlah 700 unit handset. Kena kira modal setiap handset tu, bukan nilai jualan tak, bukan kira harga jualan tak, harga nilai. Handset ni model 500, handset ni model 650, model handset ni model dia 1000, kita jual 1300, 1500, 1700 mungkin lah. Maka bukan dikira model, bukan dikira harga jualan, dikira barang tersebut dengan harga modal dia pada hari yang kita nak kira tu. Barangan serta duit yang kita dapat balik sepanjang kita berniaga, itu dengan tamdid. Dengan modal yang kita dapat balik, dengan barang yang kita dah jual, dan duit yang ada dengan kita, yang kita nakkan jadikan dia sebagai modal pusingan. Yang kita tak mau jadikan modal pusingan tu, keuntungan kita tak kira lah. Barang yang kita dah jual pun tak kira lah. Dia kira duit yang kita simpan untuk jadikan kembali modal tu. Bila kita jual, contohnya handset tu modal dia 1000, kita jual 1500. Jadi kita simpan 1000 tu balik sebagai modal untuk kita beli handset barulah contohnya. Maka 1000 tu kena kira sekali dengan barang yang ada dalam handset, dalam kedai kita tu pada hari kita kira barang dagangan kita tu. Campur semua sekali. Campur barang dengan tamdid tu, dengan modal yang kita dapat balik, yang kita nak teruskan jadi modal pusingan kita tu, dia mesti tak kurang daripada nisab, baru wajib zakat. Dia bukan kira barang saja yang ada, dia bukan kira modal cash yang ada kat kita ataupun yang kita simpan dalam bank untuk pusingan modal seterusnya. Tak, dicampur dua-dua. Kalau campur dua-dua tu tak cukup nisab, tak wajib zakat. Saya tinggalkan ada sebab telefon balik. Modal dengan penjualan. Barang yang kita ada, contohnya 1 hari bulan kita berniaga, 1 bulan 5 contoh kita berniaga, 1 bulan 5 terlepas kita berniaga. Hari ni contohnya 1 bulan 5 tahun ni, maka kita tutup kedai. Cukup haul untuk kira zakat. Apa yang ada dalam kedai kita, barang yang kita nak jual tu, segala benda yang kita nak jual tu, tak termasuk dengan kursi, pasal kursi tak nak jual, kursi tak nak duduk. Tak termasuk dengan meja, tak termasuk lah. Tak termasuk dengan komputer tak masuk. Segala apa yang bukan kita berniaga tak kira lah. Benda yang kita nak berniaga dalam kedai tu, termasuk dalam kedai, dalam store kita dan sebagainya, yang kita dah beli tak sampai kedai, kira semua dengan harga modal, bukan dengan harga kita jual. Kalau kedai runcit contohnya, Milo dia ada berapa bungkus yang ada pada hari tu, kopi dia ada berapa bungkus,
gula dia ada berapa kilo, beras dia ada berapa kilo dalam kedai tu, apa nama, segalanya yang ada dalam kedai tu dengan harga modal. Satu, bukan yang tu saja, bersama dengan duit hasil jualan kita sepanjang tahun tu yang kita simpan untuk jadikan modal pusingan. Duit tu kita dapat, yang kita nak terus menega dengan duit tu. Yang kita dapat duit tu hasil daripada jualan harian kita tu, duit tu yang kita nak sambung menega dengan duit tu, bukan duit yang keuntungan yang kita nak guna, yang nak simpan, yang nak jadikan sebagai duit harian kita. Tak. Duit yang kita nak simpan ataupun yang kita akan gunakan pula sebagai modal kita untuk beli barang lain, untuk masukkan ataupun penuhkan semula kedai kita. Kalau campur dua tu kurang daripada nisab, tak wajib zakat. Tu maksud dia. As-sadisu, yang keenam, alla yaqsudal qunyata fi athna'il haul, bahawa tidak berniat qunyah. Qunyah ni maksudnya kecukupan. Maksudnya dia daripada menega, kemudian dah tak mau menega dah, barang ada ni aku tak mau jual, tu qunyah. Dijadikan sebagai aset kegunaan peribadi dia dah. Barang yang asalnya dia nak menega, sampai satu tahap ataupun sampai satu peringkat, sayang nak jual benda ni, 3 hari ni dah lah limited edition contohnya, hak ni aku nak simpan lah, aku tak mau jual hak ni, maka tu disebutkan qunyah. Qunyah ni asal maksud kecukupan lah, daripada makna qanaah dan sebagainya tu. Qunyah apa nama juga disebut sebagai aset, dia jadikan sebagai aset, bukan lagi harta jualan dia. Kegunaan dia panggil qunyah ni al-habsu lil intifa'. Setengah ulama takrifkan al-qunyah ialah al-habsu lil intifa'. Kita simpan benda tu untuk kegunaan, bukan lagi untuk jualan, bukan lagi untuk cari keuntungan dengan benda tersebut. Kita apa nama jual apa pula, jual kereta ke apa ni, kemudian tinggal 3 biji lagi kereta tu, tak mau jual dah, ni kena buat sewa. Maka tu dah apa nama berubah daripada barangan jualan kepada barangan sewaan. Kita simpan benda tu untuk kegunaan lain daripada jualan, maka tu dia punya qunyah. Maksudnya jadi aset, jadi milik peribadi, bukan lagi kita nak jual. Tu asal makna qunyah ataupun kita sebut sebagai kecukupan. Fi asna'il haul, pada pertengahan tahun. Kalau tak sampai setahun nega, barang tak mau nega tak mau nega dah barang ni. Ada ni nak buat sumbangan, nak simpan tu kegunaan kita, nak apa nama, nak jadikan dia sebagai barangan sewaan ataupun nak jadikan dia sebagai koleksi kita dan sebagainya, maka bila berlaku sebelum cukup haul, maka tak wajib zakat. Benda tu tak masuk dikira, tak dikira apabila cukup haul, tak kira. Kadang-kadang kita jual, contohnya kita jual jam tangan, contohnya kita buka kedai jam tangan, jual lah, kemudian ada apa nama special edition jam apa-apa, ada special edition ya, dia keluarkan beberapa bentuk yang special. Kita dah jual banyak dah, kita beli, kita order contohnya 100 unit kita dah jual banyak dah, tinggal 5 unit contohnya, tinggal 5 unit tak mau jual dah. 5 unit ni tak mau jual dah, aku nak jadikan dia hadiah pada siapa-siapa contohnya. Pasal kalau nak pesan pula boleh jadi tak ada, pasal dia special editionnya. Jadi yang 5 unit tu, barang lain kita jual lah, jam lain kita jual lah, jam yang ada dalam kedai tu kita jual, cuma yang tu kita tak jual dah. Maka bila cukup haul, barang yang kita dah tak mau jual tu tak masuk dalam kiraan untuk mencukupkan nisab. Tak masuk dalam kiraan untuk mencukupkan nisab. Tu kalau ada sebahagian barang yang kita nak teruskan jual, sebahagian barang kita tak mau jual. Kalau kita tak mau jual ke semua barang yang ada, tak sampai nisab ni, tak kena zakat apa. Walaupun kita dah dapat untung berjuta daripada benda tu, tapi bila kita dah berhenti daripada nak menega, tak mau menega dah, tak cukup haul lagi, tak mau menega dah, maka tak dikira. Sebab benda juta yang kita dapat tu bukan lagi diniatkan untuk jadi modal untuk perniagaan seterusnya, tak. Itu. Maka niat berhenti menega memutuskan haul. Niat berhenti menega tu memutuskan haul.
Tapi niat memulakan perniagaan pada barang yang asal milik kita. Tengok, kita barang kita beli dengan niat berniaga. Dengan niat berniaga. Sampai berapa bulan, 7 bulan ataupun 10 bulan kita berniaga, kita tak mau berniaga dah. Kita tak mau berniaga dah. Maka dengan niat tu memutuskan kiraan haul. Tapi barang yang kita beli bukan dengan niat berniaga, macam masalah tadi, barang yang kita beli bukan dengan niat berniaga, kemudian kita nak niagakan barang tersebut, dia tak akan memulakan haul melainkan dengan kita mula berniaga. Gabung dengan masalah tadi. Barang yang asalnya kita beli untuk jadikan perniagaan, dimula haul dengan kita belilah, dengan pemilikan kita tu mula haul dia. Sampai 7 bulan tu kita niat untuk tak mau berniaga. Niat tak mau berniaga. Mungkin kita berniaga lagi. Ada beberapa benda yang kita nak jual lagi, kita nak berniaga sikit-sikit lagi, tapi kita niat tak mau berniaga lepas ni. Maka dengan niat tu memutuskan kiraan haul, semata-mata dengan niat. Walaupun kita masih lagi tengah berniaga. Tapi barang yang kita beli bukan dengan niat berniaga, dengan niat nak berniaga. Barang kita beli bukan dengan niat berniaga, kita milik barang tersebut bukan dengan niat untuk berniaga, tapi dengan niat berniaga, dia tidak memulakan haul. Permulaan haul dikira dengan kita start berniaga. Tu faham elok masalah tadi ni, masalah lah. Wa wajibuha, dan yang wajibnya, kadar zakat yang wajibnya rubu' usyri, 1/4 daripada 1/10, 1/40 bersama dengan 2.5% al-qimah, nilai, bukan barang, nilai. Jadi tak kena lah nak zakat Milo, zakat gula, kopi, tak kena duit lah, sebab nilai barang. Bukan kita berniaga jam, kita kena zakat jam dah, kita kena zakat duit lah, nilai. Wa yuqawwimu bi jinsi ra'si malin, dan dipernilaikan barang tersebut, urut ataupun sil'ah tersebut dipernilaikan bi jinsi ra'sil mali, dengan jenis modal. Kalau modal kita kena ringgit, ringgit lah. Kalau modal yang kita keluarkan dolar, dolar lah. Kalau modal yang kita keluarkan rial, kiranya rial lah. Kalau modal yang kita keluarkan dengan genih, dengan junai, dengan pound, pound lah. Dengan junai, junai. Ataupun kalau tak guna modal kita pun, binaqdil baladi, dengan mata wang negeri tersebut, negeri yang kita duduk tu. Kita sini pakai ringgit lah. Kalau kita keluarkan modal pakai dolar sekalipun, contohnya beli barang luar negara pakai dolar, modal kita tu pakai dolar, boleh kita pakai dolar, boleh kita pakai ringgit, sebab kita di sini. Sebab ringgit ialah naqdil balad. Gitu. Jadi yuqawwimu tu dipernilaikan dengan mata wang ataupun dengan mata wang negeri ataupun dengan modal asal yang kita guna tu, in malakahu bi'ardin, jika memiliki ia tajir itulah, peniaga tu, dia akan urut tersebut bi'ardin, dengan arad, dengan bayaran. Wala yushtaratu kaunuhu nisaban, dan tidak disyaratkan keadaan urut tu, mata benda jualan tu, barangan jualan tu tak disyaratkan nisaban, sampai nisab, illa melainkan fi akhiril hauli, melainkan pada akhir haul. Dia bukan kira sepanjang tahun tu cukup haul, dia kira pada akhir tahun tu cukup haul, cukup nisab. Walaupun pada sebelum tu, sebulan sebelum tu, 2 bulan sebelum tu masih lagi tak cukup haul, tak kira. Dia bukan kena cukup haul baru sampai setahun baru kena keluar zakat, tak, bukan lagu tu. Macam zakat ternakan contohnya, macam kambing kena ada 40 ekor tu, 40 ekor tu kena cukup setahun baru nak zakat. Daripada permulaan kita bela sampai setahun lepas tu ada 40 ekor, ada 40 ekor. Dan dikira yang dapat selepas tu, kalau anak macam kita bincang dalam kelas-kelas yang lepas lah, anak-anak yang lahir daripada yang kita milik tu dikira pada awal, dikira daripada ibu hak awal tu, dikira haul ibu dia. Maka kena cukup, kena 40 ekor kambing tu kena cukup setahun. 40 ekor kambing tu kena cukup setahun. Walaupun bukan
kalau kita beli 20 ekor pada bulan 1, 20 ekor lagi pada bulan 6, 12 bulan kemudian jadi 40 ekor, dia dia bukan kira lagu tu. Macam yang kita dah bincangkan dalam bab zakat ternakan tu. Sebab 20 ekor yang kita beli daripada bulan 6 tu, haul dia bermula daripada bulan 6, bukan bermula pada awal, sebab kita beli asing. Anak yang lahir daripada kambing yang kita beli pada bulan 1 tu baru dikira macam ibu dia. Jadi kena cukup sepanjang haul tu, maksudnya pemilikan kita ke atas 40 ekor kambing tu mesti cukup setahun, baru wajib keluar zakat. Dalam bab perniagaan tak, 11 bulan kita berniaga tak cukup haul lagi, tak ada masalah. Bulan 12 kita berniaga, lepas ada 12 bulan cukup haul, pada hari kita kira tu cukup haul, wajib zakat. Cukup nisab kena bayar tahun. Cukup tahun, hari yang kita kira tu cukup nisab, wajib zakat. Dia tak semestinya lepas daripada cukup nisab tu kena pegang pula nisab tu selama setahun baru boleh zakat, tak, bukan. Kalau gitu dia berbeza dengan zakat ain. Dia berbeza dengan zakat berbeza dengan zakat mah perak dan sebagainya. Zakat mah perak, zakat ternakan dia berbeza. Mah perak macam tadilah, dia lawak lah mah perak. Kalaulah kita hanya ada contoh mah, kita ada 50 gram mah, zakat kadar zakat mah ialah 85 gram. Kita ada 50, kita milik 50 gram mah pada bulan 1. Pada bulan 10 kita beli lagi 40 gram mah. Jadi total ada 90 gram mah. Total ada 90 gram mah. Tapi haul dia berbeza. Hak ni bermula pada bulan 50 gram tu bermula pada bulan 1. Yang lagi 40 gram tu bermula daripada bulan 10. Bila bulan 1 tu membawa ke bulan 12, cukup satu haul, cukup 1/12 bulan, 50 gram mah tak wajib zakat. Walaupun kita ada 90 gram. Sebab yang lagi 40 gram tu haul dia bermula pada bulan 10. Dan bulan 10 nanti ni yang 40 gram tu cukup haul dia, baru ditambah dengan 50 gram ni. Sebab 50 gram ni memang dah dimiliki lebih daripada haul lah. Ada 90 gram wajib zakat. Jadi kena cukup haul tu untuk 12 bulan. Zakat perniagaan tak. Zakat perniagaan walaupun tak cukup haul, tak cukup nisab dia, sepanjang dia berniaga tu, tiba-tiba pada hari dia kira untuk tengok zakat cukup tak cukup nisab, cukup, apa wajib zakat. Walaupun yang cukup tu baru berlaku kemarin ataupun hari ni, maka wajib zakat. Itu dia kata wala yushtaratu kaunuhu nisaban illa fi akhiril hauli. Tak disyaratkan keadaannya hanya urut tersebut, keadaan jualan tersebut nisaban, cukup nisab, illa melainkan fi akhiril hauli, pada akhir haul. Sebab akhir haul itulah dipanggil halatul wujub, ketika wajib tu, saat wajib tu pada ketika akhir haul, bukan sebelum dia. Sebab sebelum dia tu boleh jadi harga barang juga bertukar. Harga barang pun ada naik turun dia, kadang-kadang naik dengan melambung, kadang turun dengan melambung. Boleh jadi pada pertengahan tahun dia, barang yang dia jual tu harga melambung, modal yang dia perlu keluarkan tu banyak lah. Ataupun kalau dia jual pada masa tu, duit yang dia dapat dan dia boleh simpan untuk jadikan modal semula tu cukup nisab contohnya. Tapi membawa kepada hujung tahun harga jatuh sampailah bila cukup akhir tahun yang sepatutnya dia buat kiraan sama ada dia wajib keluar zakat ataupun tak, pada hari dia kira tu tak cukup nisab dah, tak wajib zakat. Itu maksud dia. Kemudian kata faslun wa tajibu zakatul fitrati bi syurutin, masuk dalam nauk yang kelima iaitu zakat fitrah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.